Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang kaji tentang jenis variasi. Okey, hari tu kita dah belajar tentang dua jenis variasi, variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey, macam mana kita nak mengenal pasti variasi selanjar berdasarkan graf? Pertama kita tengok sini, tengok graf dia. Graf ni adalah graf yang normal. Kenapa cikgu cakap normal? Sebab dia bentuk N, normal. Normal. Jadi kita nampak dia bentuk normal. Kita tengok dia boleh buat huruf apa daripada sini. Kita boleh buat huruf dia, huruf S. So namanya variasi selanjar. Variasi selanjar. So kalau variasi selanjar, apa ciri dia? Okey, pertama ciri dia ialah S. Dia dipengaruhi oleh alam sekitar. Dipengaruhi oleh alam sekitar. Okey, pertama. Okey, perubahannya adalah sedikit-sedikit. Dia adalah yang boleh dikira. Okey, sekitar. Lagi apa? Bersifat sementara. Bersifat sementara, bukannya kekal. Saya kata orang tu warna kulitnya boleh diukur kan, warna kulit boleh diukur. Tapi kalau dia dah terdedah pada cahaya matahari, dia akan jadi gelap. Tapi kalau lama-lama dia dah duduk dalam rumah je, tak keluar, dia boleh cerah semula. Contoh dia adalah pertama, dia dipengaruhi oleh alam sekitar, boleh dipengaruhi oleh alam sekitar, kemudian bersifat sementara. Okey, kemudian kita tengok situ satu lagi, dia adalah boleh diukur. Sebab tu dia ada S juga. 3 saiz. Saiz maknanya ada nombor lah. Nombor, mesti ada nombor. Kalau kita tengok kat sini, soalan sini, manakah menunjukkan jenis variasi ni? Okey, jenis rambut. Rambut bukannya panjang rambut. Jenis rambut kerinting atau rambut lurus, bukannya saiz. Kumpulan darah, bukannya saiz. Iaitu ABO, jenis di suping telinga. Kita tengok je, dia tak bukan saiz telinga. Intelligent. Intelligent ni IQ boleh diukur. Boleh diukur. Kalau dia pun bersifat boleh dipengaruhi oleh sekitar, pemakanan, latihan. Okey, itu adalah variasi selanjar. Satu lagi ialah variasi tak selanjar. Kalau kita tengok graf kat sini, okey, kita boleh buat huruf apa? Okey, pertama ialah kita boleh buat huruf T, jadinya tak. Okey, bila tak, kita terjemahkan dia. Pertama ialah dia adalah menunjukkan perbezaan yang ketara. Perbezaan yang ketara, jelas kita nampak. Okey, dia dipengaruhi oleh faktor keturunan. Keturunan maknanya genetik. Maknanya genetik. Dia tidak dipengaruhi oleh alam sekitar. Kemudian dia kekal. Dia adalah kekal. Okey, dan graf dia adalah berbentuk macam ini yang kita panggil diskrit. Diskrit. Grafnya adalah bentuk diskrit. Okey, krit boleh lah. Jadi K ni krit. Diskrit. Okey, kemudian dia ni dipengaruhi oleh jin tunggal. T untuk tunggal. T untuk tunggal. Okey, dipengaruhi oleh jin tunggal. Okey, kita tengok kat situ, sifat manakah yang sama seperti kumpulan darah ni, dia tanya. Kumpulan darah, kita tengok apa dia. IQ boleh ukur, warna kulit boleh ukur, tinggi boleh ukur, jantina tengok saja. Baik itu kita pakai lihat je. Lihat je, kita panggil dia kualitatif. Kualitatif, bukannya kita kena ukur, kita kena lihat saja. Okey, itu variasi selanjar dan juga variasi tak
selanjar. Kemudian kita tengok terus kepada punca variasi. Punca variasi terbagi pada dua, faktor genetik dengan faktor persekitaran. Okey, pertama kita tengok faktor genetik. Faktor genetik yang pertama adalah pindah silang antara kromosom homolog semasa meiosis, ini profasa 1, membolehkan pertukaran bahan genetik dan menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Okey, ini semasa profasa 1, kromosom homolog akan bersilang. Pembentukan kiasma, berlakunya proses pindah silang, pertukaran bahan genetik kat sini. Ini menghasilkan gabungan alel yang baru. Okey, itu adalah pindah silang yang pertama, pindah silang. Pindah silang, kita tulis sini. Pindah silang. Silang kita lukislah silang. Kita nampak dia punya tu persilangan. Pindah silang. Apa itu pindah silang? Pindah silang ialah pertukaran bahan genetik. Okey. Yang kedua adalah penyusunan kromosom secara bebas menghasilkan gamet yang berbeza. Okey, kita tengok sama ada ketika metafasa 1 melalui susunan yang pertama, biru merah biru merah ataupun biru merah merah biru. Okey, sebab susunan yang berbeza ini akan menghasilkan gamet yang berbeza. Antara susunan yang pertama dengan susunan yang kedua akan menghasilkan gamet yang berbeza. Tengok kat sini, gamet yang kat sini kita nampak biru biru, biru biru, merah merah, merah merah. Tapi kat sini kita tengok merah biru, biru merah, merah biru, merah biru. Okey, bila gametnya berbeza, dia akan menghasilkan gabungan yang berbeza untuk anak dia. Okey. Kemudian kita tengok mutasi kromosom juga menghasilkan fenotip yang baru, mengakibatkan perubahan dalam maklumat genetik. Kalau kita tengok sini, ini adalah contoh mutasi kromosom. Kalau kita tengok 23, sepatutnya ada 2, dia ada 1. Ini adalah contoh di mana bilangan kromosomnya kurang. Kita panggil dia sindrom Turner. Okey, kemudian ini juga bersama, ini berubah dari segi struktur kromosom, di mana terdapat segmen pada kromosom yang telah dilenyapkan. Ini kalau kita tengok B dengan C nya hilang, so tinggal A, D, E, F, G, H. Ini maknanya dari segi struktur kromosomnya yang berubah. Okey, bila struktur kromosom berubah, fenotipnya juga akan berubah. Dan yang terakhir untuk genetik adalah persenyawaan secara rawak antara gamet jantan dan gamet betina, menghasilkan zigot dengan kombinasi yang berbeza. Kita tengok kat sini gamet ni. Gamet ni berpeluang, kita taruh satu, biasanya kita tulis 1, 2, 3, 4. Sama ada satu akan bersenyawa dengan 3 atau satu akan bersenyawa dengan 4. 2 akan bersenyawa dengan 3 atau 2 akan bersenyawa dengan 4. So anak yang terhasil juga berbeza-beza. Okey. Kemudian faktor persekitaran, kita tengok bahawa kulit menjadi lebih gelap apabila terdedah pada cahaya matahari, ataupun kita pakai, ada orang pakai apa tu, bedak yang menjadikan kita lebih cerah, atau badan menjadi lebih gemuk akibat makan berlebihan, ataupun badan menjadi lebih kurus apabila kurang makan, atau bunga hydrangea berwarna biru apabila ditanam dalam tanah berasid, warna biru, dan menjadi pula warna merah apabila dalam tanah yang berakali. Okey, begitu jugalah masa menjawabnya jadi semakin singkat apabila banyak latihan telah dijalankan. Boleh juga itu menyebabkan IQ kita semakin kita asah, kita makin pandai.